Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bertemu lagi dalam channel saya. Hari ini kita sambung bahagian kedua untuk Selangor. Baik, itu kita berhenti soalan 20 Kita sambung soalan 21. Alright, diagram 12 shows a pulley system used to lift load 12 kg and 8 kg. So ada dua jisim kat sini, 8 kg dengan 12 kg, diberikan arah pecutan untuk kedua-dua jisim. Soalan minta awak calculate the magnitude of the acceleration. Cari nilai pecutan sistem tersebut. Jadi bila sebut pecutan sistem, bermaksud kedua-dua jisim memecut pada nilai yang sama, nilai pecutan yang sama, walaupun satu pecut ke atas, satu pecut ke bawah. Itu logiknya lah. Memanglah jisim yang lebih besar akan menarik jisim yang lebih kecil. Jadi 12 kg memang turun ke bawah, 8 kg memang naik ke atas dengan pecutan. So dua-dua pecutan lah, kiri kanan. Alright, untuk selesai soalan ni kita akan divide kepada dua situation atau dua side lah. Satu side yang menunjukkan atau persamaan yang menunjukkan pecutan untuk 8 kg. Satu lagi persamaan yang menunjukkan pecutan untuk 12 kg. Alright, saya bantu awak. Now first thing first, kalau soalan pulley, tolonglah label berat. So yang ni berat untuk 8 kg, ni berat untuk 12 kg. Kita labelkan sebagai weight W. Kemudian di dalam tali yang digunakan dalam sistem ini pasti ada ketegangan ataupun tegangan. So tegangan dia mesti lawan dengan arah weight. Kalau tegangan tak lawan pada arah weight, macam mana boleh ada tegangan? So satu yang tegang mestilah melawan arah yang satu lagi, barulah tali ni menjadi tegang. And note that T yang di sebelah kanan dan T yang di sebelah kiri adalah nilai T yang sama sebab tali yang sama. Dalam sistem yang sama, menggunakan tali yang sama. So T yang sebelah sini, saya highlight warna biru ni, T yang sini sama nilainya dengan T sini. A sini sama nilai dia dengan A sini. Yang tu konsep pertama yang perlu awak faham dahulu. Baik, kita buat yang sebelah kiri dulu. We are going to take into account the left hand side dahulu. Alright. Menurut hukum Newton kedua, resultant force will be equals to mass times acceleration. F equals to ma kan yang awak sebut. Kemudian untuk kita letakkan atau gantikan resultant force, kita kena faham dulu. Untuk 8 kg, siapa tarik siapa? 8 kg kan naik ke atas, pecut ke atas. Jadi siapa lebih besar, T atau W? Jawapannya T. T mesti lebih besar dari W, barulah pecutan berlaku ke atas. So kita ganti T tolak W di sini untuk resultant force. Sorry. Kemudian ganti jisim 8, ganti pecutan A. Kita dapat persamaan 1, tapi kita teruslah kirakan nilai W sebab kita boleh cari W kan. W for this 8 kg mass is 8 kan, W sama dengan mg kan. So untuk kira weight dia, kita ambil 8 darab dengan 9.81. Dapatlah weight dia. Berapa weight dia? 78.48 sama dengan 8A. Jadi kita dapat persamaan 1 untuk di sebelah kiri. We do the same, kita apply pemahaman yang sama untuk sebelah kanan. Now sebelah kanan, pecutan berlaku ke bawah. Siapa lebih besar, W atau T? Jawapannya W. So kita ganti juga menggunakan hukum Newton kedua. Resultant force-nya bukan T tolak W.
Okay, W tolak T sebab pecutan berlaku ke bawah. So W tolak T sama dengan MA. So W dalam ni kita boleh gantikan lah. 12 darab 9.81, kita dapat 117.72 tolak dengan T sama dengan, okay, jisimnya 12A. Dapatlah persamaan 2. Nampak ke tulisan saya? Nampak? Saya harap boleh nampak. So now we have two equation, number 1 and number 2. Soalan suruh cari pecutan, maka we are going to eliminate T. Kita nak eliminate bahasa Melayu apa? Eliminate lah kan, awak faham kan? Allah, tak keluar pula bahasa Melayu dia. Kita nak buang T lah. Okay? Kita nak singkirkan T daripada persamaan ni supaya unknown yang tinggal adalah A dan A sahaja. Sebab kita nak cari A. So how? Kita guna pemahaman matematik mana-mana yang awak tahulah. Awak nak pakai persamaan serentak ke, awak nak pakai substitution ke, terpulang pada awak. So kalau saya prefer untuk tukar persamaan 1 kepada persamaan 3. Okay, so tambah 78.48. Okay, so saya jadikan dia persamaan 3. Jadinya saya bila dah dapat persamaan 3, saya dapat T. Dan T daripada persamaan 3 ni saya ganti masuk substitution into the number 2. Okay, panjang sikit ya. Saya akan buat di bahagian bawah. Okay, saya buat di bahagian bawah. Kalau siapa tak dapat ni boleh screenshot dulu. Okay, ataupun boleh sambunglah tengok pengiraan macam mana. Okay, so saya ganti ni. Ini proses saya mengganti 117.72. Okay, tolak dengan, kan, ni 117.72 tolak T. T ni saya ganti 8A tambah 78.48 sama dengan 12A. Okay, kemudian tinggallah A saja. Okay, kita dah tinggal satu unknown saja, kita bolehlah cari. Alright, selesaikan dulu yang tolak-tolak ni, nombor dengan nombor. 117.72 tolak 78.48, kita dapat 39.24. Okay, kemudian tolak 8A bawa pergi sana, jadi tambah 8A, maka jadi 20A. Maka A adalah jawapan di sebelah sini bahagi dengan 20. Okay, jawapan saya dapat adalah 1.962 ms negatif 2. Okay, yang paling hampir adalah C lah, 196. Baik, terus kepada soalan 22. Raja 13 menunjukkan sebuah kotak kayu bergerak di atas permukaan yang kasar. Sebab tu ada friction kat sini kan, ada friction. Okay, daya geserannya 15. Daya yang ditarik oleh lelaki ini adalah 150 darjah pada sudut 40. So sebenarnya bukan this person tarik dengan 150. Daya paduan yang bertindak sebenarnya adalah bukan 150, tetapi yang bertindak adalah pada paksi X, iaitu pada komponen Fx. So whenever awak nak cari daya paduan, pastikan anda menolak, awak menolak daya-daya yang sepadan. Contohnya daya sebelah kiri yang warna kuning, iaitu frictional force, dan di sebelah kanan, betul-betul kiri dan betul-betul kanan, tak ada angle. So kiri tolak kanan atau kanan tolak kiri. Okay, kita tak boleh tolak macam gini. Misalnya kita tolak 15 ni dengan 150 ni, tak boleh, sebab dua-duanya bukan pada arah yang sepadan ataupun bertentangan. So tak boleh tolak simply macam gitu. Alright, so we are to subtract Fx to the frictional force. Okay,
So resultant force kita cari dengan menolak satu nilai yang lebih besar tolak nilai lebih kecil. Macam mana kita nak tahu daripada rajah ni siapa lagi besar, siapa lagi kecil? Pertama, aktiviti ni adalah menarik. So of course kotak akan bergerak ke kanan sebab aktiviti ni menarik. Bermaksud Fx lebih besar dari frictional force. Okay, daripada situasi tu kita assess bahawa Fx kena tolak dengan frictional force. So Fx macam biasa F cos theta tolak frictional force. So kita masukkan nilai force 150 cos theta 40 yang ada dekat dalam rajah. Dapat jawapan kita tolak 15. Okay, so jawapannya adalah 99.9. Okay, so kejap saya cek 22. Betul. Kan 99.91 Newton. Right, sorry. Okay, harap boleh membantu pada soalan tu. Baik, 23 rajah 14 menunjukkan satu blok menggelongsor turun satu satah licin yang tercondong pada sudut theta. Okey. Jika pecutan graviti adalah G, berapakah pecutan blok itu? Okey. Pertama, silalah awak labelkan. Okey, labelkan daya-daya yang bertindak ke atas blok tersebut. Pertama, kita ada weight of the block itself, which is dalam proses saya buat ni supaya saya dapat betul-betul ataupun agak 90 darjah dengan the flat surface. So weight dia. Kemudian kita boleh resolve kepada dua komponen. Pertama yang parallel dengan inclined plane, which is here. Okay, W Y. Okay, kemudian satu lagi adalah perpendicular to the inclined plane, iaitu W X. Okey, untuk pengetahuan anda, bagi yang belum tahu kenapa blok ini boleh menggelongsor, daya yang terlibat adalah Wy. Kalau ada frictional force, maka kita kena tolak dengan frictional force. Tapi sebab soalan kata frictionless plane, okey, satah licin, maksudnya tak ada geseran. So Wy lah the only force yang sedang bertindak yang menyebabkan box ini sliding down. Okay, itu yang pertama. Untuk mencari pecutan, Newton kata gunalah formula dia, gunalah hukum dia. Resultant force sama dengan ma. Sinilah pecutan dia ni. Soalan kata cari pecutan kan. Kita ganti resultant force. Kalau awak dah boleh buat soalan atas ni dan faham, okay, dan juga soalan ni dan faham, awak akan dapat jawab soalan 23 insyaAllah. Macam mana kita cari resultant force? Sekali lagi, kita cari nilai yang besar tolak nilai yang kecil. Jadi the only force acting here is Wy. Tak ada tolak siapa-siapa. Sebabnya friction kosong. So the only reason kenapa dia slide down adalah kerana Wy lebih besar daripada daya belakang. So Wy tolak kosong. Sebab friction di belakang ni adalah kosong nilainya. Sama dengan MA. Ingat lagi tak macam mana nak buat Wy? Wy equals to W sin theta. Okay, kosong is kosong lah, kita biarkan. Sama dengan MA. Daripada sini kita nak cari weight. Our weight is actually always M times G. W memang M darab G kan. So mg sin theta. Saya menggantikan W ini, sekejap ya, saya buat warna hijau. Saya menggantikan W ini kepada mg. So tu step dia, mg. Kemudian di the rest saya cuma salin semula. Kemudian saya nampak sebelah kiri, sebelah kiri ada M, sebelah kanan pun ada M. Boleh
cancel off, ataupun M bahagi M dapat 1 lah kan. So dapatlah G, tinggallah G sin theta sama dengan A. Itulah jawapannya. Pecutan adalah sama dengan G sin theta. Okay. Dahsyat kan? 3 ni hat-trick ni. Soalan yang berkaitan dengan resultant force. 3 ni. Baik. 24. Antara graf berikut ABCD manakah menunjukkan daya yang besar diperlukan untuk suatu pemanjangan spring. Okay, daya yang besar needed for the extension of spring, meaning that ianya suatu spring yang stiff. Okay. Ibu bilik. Tak tahulah, tengok. Okay, stiff. So the stiffest among all four is A. A yang paling keras kerana kecurunan yang paling tinggi. Lagi tinggi kecurunan bermaksud nilai spring constantnya lebih besar dan ianya lebih keras. Kalau kita label misalnya kalau saya nak buat cara macam ni lah, saya label, saya nak bandingkan A dengan B saja. Katalah sini 5 cm, dekat sini saya ambil 10 Newton, dekat B ni saya buat lebih rendah dari 10 lah, katalah 2 Newton. Okay, tengok saya buat ayat. Spring B memerlukan 2 Newton untuk memanjang atau membuat pemanjangan sebanyak 5 cm. Tetapi spring A memerlukan 10 Newton untuk pemanjangan yang sama, iaitu 5 cm. Siapa yang perlukan daya lebih besar? Jawapannya A. Jawapannya A. A memerlukan daya yang lebih besar walaupun menghasilkan pemanjangan yang sama dengan B. B perlukan 2 je, 2 Newton sahaja. So B lebih mudah dipanjangkan, diregangkan. Okey, macam tu. 25. Tekanan air di tingkat bawah bagi satu rumah 2 tingkat adalah 60 kPa. Ni tingkat bawah. Manakala di tingkat 1 20 kPa. Okey, tingkat 1. So ada 2 tingkat ni. Rumah dia diberi ketumpatan air 1000. Okey, soalan tanya anggarkan ketinggian tingkat 1. So mula-mula tingkat 1 tu berapakah tinggi dia? Okey. So in a way kita mungkin boleh lukis dulu ataupun lakarkan sikit rumah the rumah itself lah. Nanti ni rumah dia 2 tingkat. Kemudian katalah kita lukislah tong air tong air ni pipe dia lah. Pipe pergi ke tingkat 1 dan ground floor. Okey, kalau awak tak lukis ni, awak mungkin pun tak boleh imagine kenapa pula tingkat bawah, di tingkat bawah tekanannya 60, lebih besar. Pressure di sini adalah 60 kPa. Pressure di tingkat 1 sebanyak 20 kPa. Kenapa kurang pula kan? So bila kita lukis, kita dapati bahawa rupa-rupanya tingkat bawah memanglah tekanan paling tinggi kerana mempunyai kedalaman paling tinggi, paling dalam sekali. So we can imagine or mark down the H, okay, the ketinggian of the tingkat 1 lah, daripada ground floor ke tingkat 1 kita mark down macam tu. Okay, dalam jarak H kita dapati bahawa ada pressure difference 20 ke 60. Berapakah nilai pressure difference-nya? So the pressure difference is 60 tolak 20, which is 40 kPa. Itu beza tekanan dari tingkat 1 ke ground floor. Beza tekanan. So kalau kita boleh cari beza tekanan, kita juga boleh cari beza ketinggian ataupun the H itself. Menurut formula tekanan dalam cecair, P equals to rho G H. P ni kita boleh gantikan dengan pressure difference dan kita dapat height difference.
Okay, kita gantikan 40,000 sebab kilo Pascal. 40,000. Rho is the density of water, 1000. Kemudian G adalah 9.81 dan H. Okay. Daripada nilai ni kita selesaikan matematiknya. 40,000, sorry, ni 4,000. 40,000 kita bahagi dengan hasil darab di sebelah kanan ni, awak akan dapati jawapannya 4.0774. Okay, so itulah dia ketinggian aras ataupun first floor. Okay, aras ketinggian tingkat 1. So 25 adalah B. Baik, 26. Antara alat-alat berikut yang manakah digunakan untuk mengukur tekanan gas? Okay, ada beza tekanan atmosfera dengan tekanan gas. Alatan dia. Alhamdulillah. Alright, kita tengok untuk alat pengukuran, awak mesti tengok di dalam kawasan meter tu. Okay, muka meter tu, cari unit yang sedang dilabelkan. Misalnya untuk A, unit ni adalah PSI. In case awak tak nampak, saya tulis semula. Okay, PSI adalah unit untuk pressure. Dan kita tahu bahawa yang ni memang mengukur tekanan gas. Salah satu tekanan gas adalah dalam unit PSI. Okay, tapi untuk lebih confirm, kita tengok jawapan-jawapan lain. Misalnya B, kilometer per hour. Yang ni untuk apa? Velocity. Ni speedometer. Okay, so salah. Okay, C, dia ada label di situ aneroid barometer. Kalau barometer, fungsinya mengukur tekanan atmosfera. Salah. Benda yang ukur tekanan atmosfera tak boleh guna untuk ukur tekanan gas, walaupun atmosfera tu hasilnya daripada tekanan gas juga. Tak boleh. So salah. C adalah salah. D lagi salah. Kita tengok dekat situ, ni macam weighing balance. Saya pun tak jelas sebenarnya, tapi saya rasa macam macam penimbang tapi saya tak sure lah ni kan. Saya beranggapan bahawa jawapan A saya sudah pun tepat lah. Sebab unit yang dilabel pada muka meter tersebut adalah PSI, which is the unit for pressure of gas. Jangan bertukar A dengan C. Okay, C is barometer, mengukur tekanan atmosfera. Right. 27, hidrolik lagi. Okay, sistem hidrolik ni adalah daripada Pascal Principle. Sentiasalah ingat apa yang sama. Yang sama adalah tekanan. P1 sama dengan P2. Yang tak sama apa? Force. Force 1 lebih kecil dari force 2. Kita gunakan daya yang kecil, iaitu force 1. Kita hasilkan daya yang berganda-ganda lebih besar, force multiplier. Itu advantage untuk hydraulic system ataupun Pascal's principle. Yang manakah benar tentang sistem hidrolik? Okey, baca. Boleh pause dulu kalau nak pause. Okey, jawapannya adalah B. The pressure exerted in the input piston is equal to the output piston. Ingat perkataannya ataupun konsepnya adalah pressure yang equal, force tak equal. Kalau force equal, then no use, tak ada guna. Kalau awak nak angkat kereta yang berat dia 80,000 Newton, awak perlukan force sebanyak 80,000 Newton, tak ada guna. Buat apa? Buat penat awak saja. Okay, so force tak sama. Force 1 lebih kecil dari force 2. Yang sama adalah pressure. Banyak kali saya ulang tu. Tolong kuasai. 28. Sebuah kotak segi empat berjisim 60 kg. So this is the mass. Okay, so ini dia bagi dimension dia lah. Alright, assuming that the box floats, maksudnya kotak ni dimasukkan dalam air
kemudian diterapung. Berapa dalamkah ia akan tenggelam di dalam air tawar? Yang ni, ini soalan ni awak perlu mahir berkaitan dengan buoyant force. Okay, disebabkan soalan bagi tahu bahawa the box floats, awak kena terus tulis persamaan bahawa FB is now equals to W. The weight of the water displaced equals to the buoyant force of the, ataupun buoyant force that acting on the box. Tulis yang tu dulu. Then we can elaborate from there. Kita tahu juga buoyant force juga dikira menggunakan formula rho g v. Kenapa tiba-tiba saya came out dan menulis the second formula? Sebab saya dapati bahawa saya ada maklumat yang saya boleh guna, iaitu volume. Kalau saya dapat tahu volume, saya akan dapat tahu berapa dalam box itu telah tenggelam. Sebab saya dah ada panjang, saya dah ada lebar, saya cuma perlukan tinggi sahaja. Okay, tu plan saya tu. Alright, because of these two formulas involve buoyant force, why not kita equatekan kedua-dua formula? Kita samakan kedua-dua formula untuk dapat dan mulakan pengiraan. So because of FB sama dengan W, FB juga sama dengan rho GV, maka kita akan tulis formula kita W sama dengan rho GV. Now kita start mencari V. Okay, kita start mencari V. Daripada formula weight, kita boleh tukar kepada mg, rho gv. Now kerja kita lebih mudah sebab kita dah boleh potong g. Tinggallah kita m sama dengan rho v. Now our v is simply the mass divided by density. Okay, so daripada sini kita sudah kita sudah pun boleh menggantikan maklumat dalam soalan. 60 is the mass, density is 1000, 1000. So the volume is 0.06 meter cube. Okay, dah dapat volume. Jadi daripada maklumat volume, tadi kan saya kata kalau saya dapat volume, saya dah boleh cari dah tinggi. Sebab panjang dah ada 1 meter, lebar dah ada 0.8, tinggal tinggi saja. Jadinya formula volume adalah panjang darab lebar darab tinggi. So volume 0.06, panjang adalah 1, lebar 0.8, betul ke? 0.8 darab dengan T ataupun kedalaman lah. Tinggi dia tu maksudnya yang tenggelam tu berapa banyak lah. So the T value will be 0.075 meters. Nah, itulah kedalaman box yang tenggelam. Okay, inilah dia kedalaman box yang tenggelam. Baik, 29. Sebiji bola pimpong dipukul dengan putaran belakang backspin menyebabkan ia bergerak ke hadapan dan laluan yang melengkung. Okey, ni kita boleh kata bahawa dia curve upwards lah, bergerak ke atas dengan satu lengkungan. Laluan bola yang melengkung itu adalah disebabkan oleh, okey, yang ditanda dengan garis-garis anak panah ni adalah halaju ya, halaju fluid. Dalam kes ni fluid itu adalah udara, air. Okay, fluid can be air and as well as can be the liquid
itself. Liquid pun boleh, gas pun boleh, sebab bendalih. Okay, bendalih, fluid adalah benda yang boleh mengalir lah, udara dengan gas, udara dengan liquid. Okay, kenapa dia curve upward? Menurut Bernoulli, semakin tinggi halaju fluid, semakin rendah tekanan. Ini yang dinyatakan oleh dalam prinsip Bernoulli. So, kenapa curve upward berlaku? Ini disebabkan oleh, awak kena tahu dulu, ada suatu daya yang bertindak yang menyebabkan bola ini, bola ini boleh tertolak ke atas. Dan daya F ni disebabkan oleh pressure difference. Tolong ingat perkataan atau terma ni, pressure difference. Ni kita panggil beza tekanan. Maksudnya tekanan di bahagian bawah bola dan tekanan di bahagian atas bola adalah tidak sama. Maksudnya di X dengan Y tu tekanan dia tak sama. Kenapa dia naik atas? Mestilah tekanan di bawah lebih tinggi daripada tekanan di atas. Sebab dalam pressure difference, dalam konsep pressure difference, tekanan bertindak dari tekanan tinggi kepada tekanan rendah. Tekanan sentiasa bertindak pada arah tekanan tinggi ke tekanan rendah. So, disebabkan bola bergerak ke atas, bermaksud tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan di atas. Tekanan ni tinggi, so dia tolak kepada arah tekanan rendah. Sebab tu dapat force ke atas. So, in a way juga, kita boleh kata, kenapa pula pressure di bawah ni tinggi? Sebab velocity of the air di bawah rendah. Dapat tahu mana? Bernoulli's principle. So, sebenarnya kita buat ni, kita backtrack balik. Bila kita dah dapat pressure difference, kita tahu pressure mana yang tinggi. So, tempat pressure yang tinggi, halaju fluidnya, halaju bendalirnya adalah rendah. Kita backtrack balik. Baca pilihan jawapan, pilih jawapan yang tepat. Pilih jawapan yang tepat. 29. Jawapannya adalah D. Halaju udara di Y lebih rendah. Sebab apa? Bila halaju udara di Y lebih rendah, pressure-nya akan jadi lebih tinggi. Pressure yang tinggi menolak ke arah pressure yang rendah. So, dapatlah curve upwards. Dapatlah lengkungan ke atas. Kalau awak nak tengok in terms of arah anak panah dalam bola tu, boleh juga. So, apabila arah anak panah tu di bahagian atas, dia mengikut arah aliran udara, mengikut. So, moving fast di atas. Moving fast sebab dia ikut. Bila bola pusing dan putar ke bawah ni, dalam arah begini, putar ke bawah, apparently the direction of spin is opposing the airflow direction. Oppose, dia melawan. So, di sini jadi lebih perlahan. Bila velocity fluid perlahan, pressure jadi tinggi. So, both ways, cara untuk awak explain juga sesuai lah. Boleh digunakan dengan cara tu. So, in case soalan tak bagi arah putaran, awak guna cara pertama tadi lah. Kita backtrack balik. So, kena strong Bernoulli's principle punya explanation. And also the keyword here is pressure difference, which is tekanan or pressure always acting from the higher pressure region to lower pressure region. 30. Diagram shows a wire of length 40 cm and cross-sectional area of 5 mm square connected across a dry cell. Ammeter reading is 3 ampere. So bacaannya 3 ampere. When the wire is replaced with another wire of same material, dia pakai material sama tapi wire yang lain pula dengan ciri yang lain, the ammeter reading becomes 6. Kita highlight kat sini. Mula-mula tadi 3, tiba-tiba naik jadi 6. Bermaksudnya arus bertambah. Arus lebih banyak masuk dalam
wire yang satu lagi, another wire yang telah ditukar tadi. Okay, soalan kata what is the possible new length and cross sectional area of the new wire. Jadi bila arus dapat melepasi lebih banyak, bermaksud rintangan adalah semakin rendah. Kita akan pilih ciri wire yang menyebabkan rintangan jadi lebih rendah. Okay, antaranya panjang, wire mesti lebih pendek. Lebih pendek, the shorter the length of the wire, the less the resistance. So pilihlah lebih pendek dari 40 cm. So takkan 40, takkan 80, salah. Okay, tinggallah contender kita A dengan B. How about area? Cross sectional area, kalau wire tu lebih thick, lebih tebal, areanya lebih besar, maka arus boleh lalu lebih banyak. Arus boleh lalu lebih banyak, rintangannya juga berkurang. So kita kena pilih cross sectional area yang lebih besar daripada 5 ataupun sama dengan 5. Kalau tak ada lebih besar, kita ambil sama dengan 5 lah. Okay, so takkanlah 2.5 daripada 5 cross sectional area dia drop to 2.5. Tak boleh, takkan jadi lebih nipis kot. Takkan area dia jadi lebih kecil. Kita nak area lebih besar atau sama. Okey lah ni. So jawapannya bola B. Selesai. Terus ke soalan 31. Okay, sekali lagi graf V melawan I muncul dalam soalan trial. Tapi kali ini grafnya adalah graf negative gradient. Maka kita tahu bahawa ini graf EMF dan internal resistance. Graf daya gerak elektrik dan rintangan dalam. Macam mana nak cari EMF? Kalau soalan minta cari EMF, kenalah cari pintasan di sini. Inilah nilai EMF. Tapi soalan tak minta kan? Tak minta. Kita tengok apa kehendak soalan. Soalan kata if the internal resistance is this much, which is the value of small letter r, what is the value of Q on the graph? Oh, ada Q di situ. Kita labelkan Q dulu. Mana? This one. Salah satu bacaan pada paksi arus ataupun paksi X. Kena faham satu benda pelajar. Dalam konsep ni, kita tahu bahawa apabila kita mencari kecerunan, the negative gradient of this graph, you will get the internal resistance. And you already know that negative M will be equals to 1.25. Macam mana tahu? Sebab soalan dah bagi rintangan dalam 1.25. Tinggal lagi awak carilah kecerunannya dan kita masukkan maklumat itu untuk dapatkan Q. Sebab Q salah satu daripada paksi X kan, dia akan terlibatlah dalam proses mencari kecerunan. Okey, jadinya kita pakai Y2 tolak Y1 macam biasalah. Lepas tu bahagi X2 tolak X1. Okey, formula kecerunan adalah Y2, in case awak tak tahu lagi bahagi X2 tolak X1. So saya masukkan 0.8 tolak 0.4. Okey, bahagi dengan Q tolak 0.25. Kita samakan dengan 1.25. Macam gitu. Bermula daripada sini, kita cuba selesaikan dan pindah-pindahkan. Saya akan pindahkan Q yang kita nak cari ni, Q saya nak pindah ke atas. Tapi saya tak boleh pindahkan Q saja, sebab Q tolak 0.25 ni satu geng. Okay, satu kumpulan. Saya pindah sekaligus semua sekali. Q tolak 0.25. Okay, saya pindah atas. Gantikan dengan 1.25. Maka yang tinggal 0.4 di sini, bahagi 1.25. So Q tolak 0.25 sama dengan, okay, selesaikan bahagi ni, dapat 0.32. Okay, maka Q kita tambahkan 0.32 dengan 0.25, kita dapat 0.57.
So itulah dia nilai Q 0.57 ampere. Jadinya kita menggabungkan konsep atau pemahaman bahawa the gradient or the negative gradient of this graph is actually the internal resistance. Kalau soalan yang selalu kita jumpa, kita cari kecerunan, kita dapat jawapan dia kan, kita mencari nilai R tu. Tapi kali ni nilai R, rintangan dalam tu sudah diberikan. Kita cari salah satu daripada bacaan di paksi melalui formula kecerunan. Okay, jangan gerun, soalan biasa je. Okay, awak boleh buat insyaAllah. 32. What is the electrical energy? Okay, electrical energy pelajar-pelajar P darab T. Sentiasalah ingat, P darab T banyak kali keluar, banyak kali. Trial mana pun ada je soalan ni, kalau tak paper 1, paper 2. So, tengok tak dia punya unit pilihan jawapan dalam joule kan. So, bila dalam joule, semua yang di dalam ni mesti unit SI. Time pun mesti dalam unit SI. Okay, untuk power unit SI dia dalam watt. So 1500. Kenapa 1500? Sebab 1.5 kilowatt. So kilo adalah 1000. Jadi 1500 darab dengan time 40 minit. Tukar pergi saat, darab 60. Okay, dapatlah berapa jumlah tenaga yang terhasil adalah 3,600,000 joule D. Okay, hati-hati, pastikan awak punya jawapan berada dalam unit SI. Okay, so terus kepada soalan 33. Diagram shows a current carrying wire. Okay, current carrying wire between poles. Okay, yang ni kita tengok ada wire yang membawa arus kan. So mestilah Fleming's left hand rule. Okay, Fleming left hand rule adalah apabila suatu konduktor yang membawa arus berada di dalam medan magnet, maka ianya mengalami daya. Okay, itu yang diterangkan dalam Fleming left hand rule lah. Okay, konduktor yang membawa arus berada di antara dua poles, maksudnya berada di dalam medan magnet. Wire tersebut mengalami daya. Alhamdulillah. So pada arah manakah daya tersebut? Jawapan yang paling salah sekali adalah jawapan B dengan D. Yang ni sentiasa ingat. Kenapa? Wire tersebut tidak mungkin bergerak kepada mana-mana pole. Dia takkan tertarik, tertolak ke arah mana-mana pole. Okay, yang tu jawapan paling tak logik. Kalau awak nak tembak pun janganlah tembak jawapan yang tentu-tentu dah salah. Okay, so you down to A dan C saja. Dia akan keluar daripada pintu depan atau keluar dari pintu belakang. Dua saja. Takkan dia langgar dinding. Kalau dah orang nak tolak awak, takkan pula awak nak keluar ikut dinding. Keluarlah ikut pintu depan atau pintu belakang. Okay, kalau nak tembak A dengan C lah. Kalau nak tembak, jangan. Kita tak galakkan awak untuk tembak jawapan ya. Ini bukan galakkan sesi menggalak proses menembak ya. So gunakan Fleming left. Pastikan jari hantu awak ke atas. Imagine that you are here. Awak berada betul-betul di laluan ni, berdepan dengan A So wire is carrying current upwards. Maksudnya jari hantu awak, jari tengah awak tu awak buat naik ke atas. Kemudian jari telunjuk awak akan alihkan ke kanan. Sebab bila awak berada di sini, your south is on your right, sebelah kanan kan. So tanpa memusingkan jari hantu, yang sudah awak tunjuk ke atas, awak pusing jari telunjuk ke kanan. Okay, so awak dapat apa? Dapati ibu jari awak menjauhi awak. Arah dia menjauhi awak. Bermaksud apabila menjauhi awak, force is in this direction, which is C. Arah C. Kalau tak nampak ni, tolong jumpa cikgu. Tolong minta cikgu tunjukkan. Cikgu demonstratekan. Okay, dengan bantuan. Sebabnya kita tidak ada kamera untuk tunjukkan tangan saya ni. Jadinya saya boleh buat secara verbally sahaja ya. I'm sorry for that.
Saya harap boleh lah kan, saya harap boleh. Baik, 33 selesai. 34, ini adalah Lenz's law. Ingat ya, apabila kita cuba kita cuba bawa keluar magnet daripada solenoid. Apa sifat solenoid? Ini cara pengajaran saya. Saya tak pasti cikgu awak mengajar macam mana. Okey, tapi analogi penceritaan untuk selesaikan Lenz's law bagi saya, bagi pelajar-pelajar saya macam gini. Okey, boleh dengar dulu. So whenever we try to pull out a magnet from a solenoid, kita nak bawa keluar. Solenoid ni sifat dia tak nak bagi magnet ni keluar. Try to oppose the motion. Dia tak nak bagi magnet ini berjaya dibawa keluar. So macam manakah cara untuk magnet ini mengelakkan dari bar magnet ni keluar? Cuba awak tengok the pole. Pole yang kita bawa keluar is a south pole. Okay, pole yang kita cuba bawa keluar adalah south pole. So kalau tak nak bagi south ni keluar, kita buat apa? Okay, the solenoid will produce a pole in which will attract the south pole. Macam mana kita nak attract south pole? Kita ambil north pole, because different poles attract. Kalau kutub berbeza akan menarik. So in a way, the solenoid tries to pull in the south pole. Dia tak nak bagi keluar. The word is tak nak bagi keluar. Okay, so you get the poles at X is north pole, this side will be south pole. Macam tu. Kalau soalan bagi cuba memasukkan pula, ni saya cerita ekstra sikit kan. Kalau bar magnet tu cuba dimasukkan, apa sifat solenoid? Tak nak bagi masuk. Dia mengada-ngada bila orang nak tarik keluar, tak nak bagi keluar. Tak nak bagi keluar. So dia buat north pole. Okay, bila kita cuba masukkan, dia tak nak bagi masuk. Macam mana cara tak nak bagi masuk? Dia buat satu lagi south. Sebab south dengan south repel. Sini jadi north. Okay, so hadam yang itu. In case awak belum pernah dengar ataupun awak pun dah lupa, okay, try recall balik. So solenoid ni mengada-ngada lah. Kita nak buat keluar, dia tak bagi. Kita nak buat masuk, dia tak bagi. Dia buat poles yang akan mengelakkan motion kita tadi. So bila nak tarik keluar, tak nak bagi south keluar, dia buat north. Bila nak tolak masuk, tak nak bagi south masuk, dia buat south. Macam gitu. Tapi here's the words. Ini adalah ayat terakhir untuk analogi ni. Adakah magnet ini berjaya dibawa keluar? Walaupun north dibuat oleh solenoid supaya bar magnet ni tak dapat keluar, dia tak nak bagi keluar, adakah bar magnet ni berjaya keluar? Jawapannya ya. Itu hanyalah cubaan untuk mengelakkan daripada bar magnet keluar. Takkanlah awak ambil wire biasa je, cuba keluarkan magnet, tiba-tiba tak boleh keluar, sekat kat situ. Tak mungkin. So it tries to oppose the motion. Okay, mengelakkan dengan membuat pose-pose yang tertentu. Okay, so Allah, saya nak padam. Alright, saya berhenti kat situ. Jadi X adalah north, mungkin A, mungkin B. Okay, C dah salah lah. So kita nak tentukan pula the deflection of galvanometer, which is here the direction of electrons. Sentiasa ingat, galvanometer sentiasa terpesong ke arah pengaliran elektron. Okay, sentiasa mengikut arah elektron. Baik, macam mana nak selesai ni? Kita dah ada north dengan south. Kita akan pakai right hand grip rule untuk solenoid. Yang ni dengar betul-betul, sebab saya tak boleh tunjukkan. Saya punya genggam tangan kanan saya ni pun tak nampak lah, tak ada kamera. So untuk solenoid, pastikan awak tahu bahawa awak punya thumb, ibu jari awak sentiasa pointing towards north. Thumb awak north.
So genggam tangan kanan awak ni, 4 jari tu genggam. Ibu jari awak menghala ke kiri, sebab north ke kiri. Nampak tak ni? North ke kiri, north ke kiri. So genggam. Pastikan kedudukan tangan awak adalah awak boleh melihat kuku awak sendiri semasa proses awak menggenggam. Maksudnya kuku menghadap awak. Boleh tak ibu jari ke kiri tapi kuku tak menghadap? Boleh. Boleh. Macam awak pegang throttle motor kan. Itu. Ibu jari masih kiri tapi kuku tak nampak. Tu salah. So make sure, saya lukis kejap. Make sure your position of right hand grip rule now is as so. Macam gini. Saya lukis sikit lah. Ambil masa sikit lukis. So ni ibu jari awak. Lepas tu sini jari-jari awak. The rest of the finger. Allah, buruknya, ya Allah. Sorry. Saya pun nak lukis tu pun satu hal juga. Oh, tu dia jari. Okey. Macam itu. Ibu jari awak. Okey, ni kuku dia kat atas. So it is pointing to north. Sini jadi south. Okey. Dan bila awak genggam, awak punya jari tu, awak nampak kukunya. Dan dalam proses menggenggam tu, kuku-kuku awak ni atau jari-jari daripada 4 jari yang lain ni bergerak ke atas. Bila awak genggam kan, dia gerak ke atas. Betul? Itu bermaksud arus di dalam solenoid juga mengalir ke atas. So kita label sini atas, 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 atas. The next step is to find out arah manakah arus masuk ke dalam galvanometer. So kita follow yang kiri ni kan. Atas, dia pergi belakang, dia turun bawah. Lepas tu dia pergi kanan, dia keluar kanan ni, dia naik atas balik. Okey, betul. So the one that we going to focus is this side. Arus masuk dari kiri ke kanan. Sentiasa ingat, jika arus mengalir daripada kiri ke kanan, maka elektron mengalir dari kanan ke kiri. Electron flow is opposing the ataupun in opposite direction of the current. Kenapa pula? Sebabnya, kenapa kita nak tentukan elektron ni arah dia? Kerana galvanometer yang kita pakai akan mengikut arah elektron. So current tadi ke kanan, maksudnya elektron ke kiri. Jarum galvanometer akan mengikut arah elektron as if the electron push it to the left. Sebab elektron mengalir ke sini kan. So dia tolak jarum galvanometer ke kiri. Okay, tolak ke kiri. So the answer is A. Right, 35. Seterusnya is sekali lagi ideal transformer. Tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah bahawa sangatlah famous transformer unggul. Soalannya sangatlah famous, berulang-ulang kali. Okey, so ideal transformer ni apa? Sekali lagi kena tahu bahawa power output sama dengan power input. Dahsyat, jumlah power yang dijanjikan, banyak itulah power yang dihasilkan. Okay, tak ada di pasaran. Kita tidak ada transformer yang unggul dijual. Okay, menghampiri transformer unggul ada. Okay, 80%, 90%, tak ada sampai 100%. Sebab energy will be lost, power also will be lost. So power output tak mungkinlah sama dengan power input. But this is just an teori. Okay, secara teorinya kalau transformer tu ideal, maka power output sama dengan power input. Right, given that the bahagian input di sini sebab saya tengok ada AC power supply, maka saya tahu sini input, sini output. Okay, so 240 ni adalah V primary sebab berada di input. The number of turns at primary, so N primary adalah 500, while the number of turns in secondary is 200. So NS 200.
Okey, itu maklumat-maklumat dia. Berapakah VS? Allah, simple je kan. Okey, VP sama dengan NSNP. Okey, kejap saya dah kira dah. Saya tak nak tekan calculator lagi dah. Oh, tak ada tak jumpa dah kat mana pengiraan dia tu. Tak apa, kira sekali lagi. Alright. So VS bahagi VP sama dengan NS bahagi NP. Kalau awak nak buat VS bahagi NS pun boleh, sama dengan VP bahagi NP. Terpulang lah kan. Jadi susunan dia kita bahagi V sebelah, N sebelah, ataupun bahagi secondary sebelah, primary sebelah. So kita nak cari VS bahagi dengan VP 240 sama dengan, saya scroll down sikit, NS 200, NP 500. So VS kita is actually 200 bahagi 500. 200 bahagi 500 darab dengan 240. Okay, so dapat 96 volt. Logik tak jawapan kita? Logik, because this is step down transformer. Okay, this is step down. So 240 jadi 96, logik lah. Okay, cuma how logical? Okay, sebab kat sini ada yang bawah 240 ada 3 jawapan. Ya Zahin, nak apa? Belum habis lagi, sikit lagi. Nak apa? Awak nak apa? Okay. So soalan seterusnya adalah soalan 36. Okay, 36 Alright, rajam menunjukkan litai mengandungi sel kering yang disambung kepada satu mentol dan diod. Keluar lagi soalan diod. Okay, didapati bahawa mentol itu tidak menyala. Okey, antara berikut yang manakah yang boleh menyebabkan ataupun can cause the bulb to light up? Macam mana cara kita nak hidupkan? Jawapannya adalah menyongsangkan terminal sel kering. Yang paling sesuai adalah kita tukar ataupun inverse the arrangement. Kerana sekarang ni kita tengok terminal negatif bateri, ni positif kan, negatif bateri disambungkan kepada positif diod. Ini adalah susunan reverse bias, bincang songsang. Sebab tu arus tak boleh flow, So kita reversekan terminal ni supaya terminal negatif positif bateri mesti bertemu dengan positif diod, mesti disambungkan positif dengan positif, barulah menghasilkan forward bias. Then current boleh flow. Bila current boleh flow, lampu boleh menyala. 37. This is ni direct kan. This is transistor, cuma kita kena pilih lah PNP ke ataupun NPN. Okay, direct answer ni adalah PNP So emitter dia terbalik lah ni. Emitter dia letak di atas. So anak panah masuk PNP. 38 adalah yang manakah berikut tidak menerangkan tindak balas nuklear. Yang ni adalah nuclear fission. Macam mana saya kenal nuclear fission? Sebab kita ada satu nukleat yang bigger, kita akan menghasilkan nukleus yang lebih kecil. Sekejap Zahin, nukleus yang lebih kecil. So yang ni fission. Yang manakah not described? So jawapannya B. D adalah yang berlaku naturally on the surface of the sun adalah fusion. So this is not fission. Dalam kes ni kita sedang deal dengan fission. Okay, yang tu nombor 38, jawapannya adalah D. Okay, soalan seterusnya, soalan 39. According to the quantum theory of light, okay, yang mana satukah statement yang benar, iaitu C, the light energy is directly proportional to frekuensi. Kena ingat, energy untuk photon, which is energy of the light, is calculated by using formula H darab F. So in a way kita boleh kata bahawa the greater the frequency, the greater the energy. Okay, so bergantunglah tu, directly proportional, berkadar terus.
Dan soalan terakhir untuk Selangor. Okay, given that the threshold frequency is this much, so kita label threshold frequency F naught, wavelength is this much, lambda. Okay, force on the surface. So dia bagi bahawa metal tu ada threshold frequency sebanyak ini, dan cahaya yang jatuh ke atas metal adalah membawa lambda sepanjang ini. Which statement is true? Pertama, nak tengok A betul tak betul, photoelectric effect emission berlaku tak berlaku, kita kena pastikan bahawa kita tahu yang frekuensi foton, iaitu cahaya tadi ni, adakah ianya ataupun ianya mesti sama atau lebih daripada threshold frekuensi. Ini syarat untuk photoelectric effect berlaku. Ingat tak balik teorinya apa? Kalau kita ada satu metal yang ada threshold frekuensi, cahaya yang jatuh ke atas metal ini mestilah mempunyai frekuensi, dan frekuensi ini mestilah lebih atau sama dengan threshold frekuensi untuk photoelectric effect berlaku. Kalau kurang daripada threshold frekuensi, maka tidak berlakulah photoelectric effect. So yang ni kita nak uji dulu. Okay, kita uji dulu. Macam mana kita nak cari frekuensi of photon? Daripada maklumat lambda, nak cari frekuensi macam mana? Kita pakai formula speed of wave, V equals to F lambda. Dalam kes ni, the V value is C. Okay, speed of light. Kenapa jadi C pula? Sebab halaju cahaya adalah bernilai constant. Okay, C 3 darab 10 kuasa 8. Kemudian kita bolehlah cari frekuensi light tersebut. Okay, lambda sama dengan berapa tadi? 1 darab 10 kuasa negatif 7. 1 darab 10 kuasa negatif 7. Carilah nilai frekuensi foton dapat berapa. Okay, so daripada situ frekuensi fotonnya seperti saya dah pernah kira dekat nota saya ni untuk cepatkan proses ya. So 3 darab 10 kuasa 15 Hz. Buka mata luas-luas dan kita bandingkan frekuensi of photon 3 darab 10 kuasa 15, threshold frekuensi 3.5 darab 10 kuasa 15. Bermaksud dalam kes ini, foton yang jatuh ke atas metal, frekuensi dia 3 darab 10 kuasa 15, tetapi threshold frekuensi lebih besar, 3.5 darab 10 kuasa 15. Berlaku tak photoelectric effect? Jawapannya tak berlaku. Kenapa? Sebab frekuensi of photon lebih rendah dari threshold frekuensi. So, photoelectric effect tidak berlaku. Okay, itulah dia jawapan untuk soalan terakhir Negeri Selangor 2022. So bila photoelectric effect tak berlaku, tak adalah hal laju, tak ada fotoelektron tak keluar. Jadi hal laju semua ni tak betul lah ni. Okay, baik, harap membantu. Teruskan usaha anda. Jumpa lagi dalam video akan datang. Tolong, minta tolong sangat like, share, feel free to comment dekat bawah. Komen lah, awak nak komen apa pun komen. Suara tak sedap ke ataupun laju sangat ke, ataupun cikgu tolong buat set sekian ke, nanti saya cuba tengok lah, saya cuba reply InsyaAllah. Okay, tolong share dengan kawan-kawan, tolong ajar kawan-kawan. Semoga sukses. Okay, jaga diri. Jumpa lagi. Assalamualaikum.